Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kalian, dan sesungguhnya orang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berada di dalam rumah Allah, masjid yang mulia, dan kita berada di dalam majlis ilmu yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman syurga, dan kita berada dalam masjid yang mulia ini dalam majlis ilmu dalam keadaan beriktikaf. Semua itu tidak lain tidak bukan adalah rezeki yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita pada malam ini. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita terpilih sebagai insan yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat-nikmat itu. Pada malam yang berbahagia ini kita teruskan kuliah kita pada malam ini mempelajari sebuah kitab hadis, iaitu kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama, yang merupakan hasil karangan Syekh Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari, terjemahan dan huraian oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Maliki rahmatullahi alaih. Hadis ke-20. An Abi Harun Al-Abdi qala كنا نأتي أبا سعيد الخضري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui sahabat Nabi, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kalian, dan sesungguhnya orang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi dan juga dalam Sunan Ibnu Majah.
Hadis ini merupakan salah satu bukti tentang ketinggian kedudukan orang-orang yang bergelumang dengan ilmu pengetahuan. Walaupun mereka bergelumang dengan ilmu pengetahuan itu daripada sudut mereka mempelajarinya, belum lagi ke peringkat mereka mengajarkan ilmu, belum lagi. Mereka baru berada pada level, pada peringkat mempelajari ilmu pengetahuan. Yang hari ini kita istilahkan mereka dengan pelajar, dengan murid, student, mereka-mereka yang masih belajar ilmu pengetahuan ni, maka mereka itu pun walaupun hanya berada di peringkat masih belajar lagi, tetapi mereka telah pun mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini diwasiatkan oleh Nabi SAW. Nabi wasiat kepada para sahabat, apabila datang kepada kalian seseorang nak minta ilmu daripada kamu, maka hendaklah kalian memuliakan mereka, hormat mereka, melayani mereka, menyantuni mereka. Itu wasiat Nabi SAW kepada para sahabat. Jadi ada para sahabat ni, apabila didatangi oleh seseorang nak belajar dengan sahabat ni, maka sahabat ni akan kata apa? Ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang kepada golongan yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Iaitu golongan mana tuan-tuan? Golongan penuntut ilmu pengetahuan. Golongan yang sanggup bermusafir, berkelana, mengembara jauh untuk mencari ilmu pengetahuan. Rasul SAW telah memberikan nasihat dan wasiat kepada para sahabat, apabila kalian didatangi oleh para penuntut ilmu daripada seluruh penjuru dunia, hendaklah kalian memuliakan mereka, hendaklah kalian melayani mereka dengan baik. Itu wasiat yang Nabi tinggalkan pada para sahabat, dan sahabat telah menunaikan wasiat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beberapa perkara yang kita faham daripada hadis ini. Pertama sekali, seorang murid adalah amanah kepada seorang guru. Apabila datang seorang murid penuntut ilmu, datang kepada seorang guru nak menuntut ilmu, maksudnya penuntut ilmu ini telah menyerahkan diri dia kepada gurunya untuk dididik, untuk ditarbiyah, untuk dibentuk sebagai seorang ahli ilmu. Jadi guru ini kena faham. Guru-guru, para ustaz-ustaz, para pendidik-pendidik, mereka kena faham bahawa yang datang kepada mereka itu bukanlah anak murid yang boleh diambil kesempatan. Tetapi anak murid itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak murid, pelajar-pelajar itu bukan golongan yang boleh dilayan secara sembrono sahaja. Bahkan Nabi pesan supaya melayani penuntut ilmu dengan baik. Sebabnya tuan-tuan, apabila seorang guru kan memiliki ilmu yang banyak, seorang guru yang disanjungi oleh orang ramai, boleh jadi dalam dirinya timbul sedikit perasaan bongkah dan juga angkuh kerana ilmu yang dimiliki, kerana sanjungan orang terhadap diri dia. Mungkinlah apabila datang pelajar-pelajar nak belajar dengan dia, dia melayani mereka dengan layanan yang tidak bagus. Seorang guru tidak sepatutnya melayan anak muridnya dengan layanan yang kurang bagus. Kerana Nabi SAW meninggalkan wasiat supaya penuntut ilmu dilayan dengan baik. Ada kalanya sedih juga tuan-tuan, sedih juga sebenarnya kita melihat apabila seorang pelajar dihantar ke madrasah ataupun ke sekolah tahfiz, dihantar pula pelajar-pelajar ini untuk mencari sumbangan, mencari derma, memegang tabung di shopping, memegang tabung di masjid, memegang tabung di tepi jalan. Itu satu perkara yang tidak wajar.
Seorang guru tidak boleh memanfaatkan anak muridnya itu untuk kepentingan diri dia. Kalau dia buat macam tu, maksudnya dia telah khianat dengan wasiat Nabi SAW. Banyak isu-isu seumpama ini tuan-tuan dan puan-puan. Ya, seorang guru, dia mengambil kesempatan, dia manfaatkan anak murid dia sebaik-baiknya. Untuk dimanfaatkan anak murid dia, tolong cari duit lah, tolong cari derma lah, cari dana lah, apalah. Itu satu perkara yang tidak wajar, yang tidak tali dengan syakhsiah seorang guru. Jadi orang-orang, guru-guru yang meletakkan anak murid mereka ini sebagai pencari dana, pencari derma dan sebagainya, hakikatnya mereka telah melanggar wasiat Nabi SAW. Nabi kata layan mereka elok-elok. Nabi kata santuni penuntut ilmu elok-elok, muliakan penuntut ilmu tersebut. Tiba-tiba penuntut-penuntut ilmu itu dihantar berdiri di tepi jalan untuk cari duit. Itu perkara yang kurang wajar ya tuan-tuan dan puan-puan. Itu pertama yang kita faham daripada hadis ini, bahawa seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, dia adalah amanah ke atas gurunya. Wajib ke atas guru itu melayani anak murid itu elok-elok. Dan ulama menyebut tentang apabila seorang guru tu didatangi oleh anak-anak murid, maka guru tu kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Guru tu tadi kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah telah menghantar penuntut-penuntut ilmu kepada guru itu, supaya ilmu guru itu berpanjangan, berkesinambungan. Supaya ilmu guru itu tadi menjadi sedekah jariah untuk diri dia. Bayangkan seorang ulama yang memiliki ilmu seumpama laut, tapi dia tak ada anak murid yang boleh kembangkan ilmu dia. Tak ada apa jadinya. Masuk kubur lah ulama tu dengan ilmunya sekali, masuk kubur. Bila ada anak-anak murid yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas menuntut ilmu daripada ulama tadi, maka melalui anak murid itu, ilmu tadi itu mengalir sampai satu masa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau bukan kerana anak-anak murid, guru tadi ilmunya tak berkembang. Maka nak tak nak, perlu adanya penghargaan daripada seorang guru kepada anak murid. Sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih kepada anak murid tersebut yang sudi belajar dengan dia, dan kemudiannya nanti akan menyebarkan ilmu guru itu sendiri. Jadi anak guru tu kena terima kasih kepada anak murid juga. Di samping sudah pastilah anak murid tu kena terima kasih kepada guru juga. Maksudnya dua-dua sudut tuan-tuan dan puan-puan. Boleh jadi seorang guru itu akan mendapati pada hari kiamat ilmu dia yang pahala dia paling banyak, gunung ganang pahala dia paling banyak adalah pahala kerana dia mengajar anak-anak murid dia. Maksudnya kalau tak ada anak murid itu, tak ada pahala ni. Ada pahala ni maksudnya sebab guru tu ada anak murid. Yang guru tu mengajar, mendidik, menterbiah, maka dapatlah pahala pada hari kiamat. Jadi tidak keterlaluanlah kalau kita kata anak murid boleh menjadi asbab seorang guru masuk syurga. Seperti mana seorang guru boleh menjadi asbab seorang anak murid itu masuk syurga. Dua-dua boleh. Jadi di sini perlunya ada penghargaan. Ya. Itu nombor satu yang kita faham daripada hadis ini. Nombor dua yang kita faham daripada hadis ini juga adalah hadis ini mengandungi tentang kedudukan para penuntut ilmu. Nabi SAW suruh kita semua memuliakan para penuntut ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan ni, hakikatnya dia sedang memburu sesuatu yang sangat bernilai harganya. Mereka yang sedang mencari ilmu pengetahuan, seumpama kita jugalah. Kita duduk sekarang ni di masjid, kita dengar ilmu. Setiap hari kita duduk ke masjid antara maghrib isyak, kita dapat ilmu.
Hakikat ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang masyhur, pada satu hari dia pergi pasar. Bila dia sampai dekat pasar, dia tengok pasar ni penuh dengan orang. Biasalah tuan-tuan, orang nak shopping, orang nak beli barang. Kan? Maksudnya daripada zaman dulu sampai sekarang, kalau namanya pasar, tempat beli barang, memang penuh lah. Ya, sampai sekarang penuh saja, penuh belaka tuan-tuan. Tak percaya pergi tengok Maidin Subang tu ha. Penuh, tak ada tempat nak parking kereta. Beratur sampai 1 jam nak bayar barang. Nak kata ramainya orang. Daripada zaman dulu sampai sekarang, pasar tempat beli barang itu tempat manusia paling ramai pergi ke sana. Jadi Abu Hurairah tengok ke pasar ni, penuh orang, ramai orang. Lepas itu dia berkata kepada orang-orang pasar tu dengan suara yang tinggi, apa yang kamu sedang buat ke pasar ini, sedangkan harta pusaka Nabi punya harta peninggalan sedang dibahagi-bahagikan ke Masjid Nabawi. Banyak Abu Hurairah kata, korang tengah sibuk kat sini, korang tak nak pergi ambil ke harta Nabi yang sedang dibahagi-bahagikan? Harta peninggalan Nabi sedang dibahagi-bahagikan masjid, kamu tak pergi ambil ke? Ruginya kamu. Maka orang-orang kat pasar ni, mereka pun berebut-rebut, berlari-lari ke Masjid Nabawi tuan-tuan. Biasalah kan? Benda free ya tak? Nak bagi benda free orang mestilah berebut-rebut kan? Jadi bila Abu Hurairah kata, harta Nabi sedang dibahagi-bahagikan secara percuma ke Masjid Nabawi, kau tak pergi ambil ke? Berlari orang tuan-tuan, berlari. Sebab benda free ya tak? Jadi bila sampai ke Masjid Nabawi, maka orang-orang ni tengok tak ada pun dibahagikan apa-apa. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada pun apa-apa dibagi-bahagikan. Mana harta Nabi tu? Patah balik, jumpa Abu Hurairah di tengah jalan, dia orang marah. Abu Hurairah, adakah kamu tipu kami? Adakah kamu scam kami ke apa? Kata ada benda tengah dibagi-bagikan ke masjid, kau tengok tak ada pun. Abu Hurairah pun ditanya balik, tak ada ke? Dah tu, apa yang korang jumpa kat masjid? Oh, kat masjid tu yang kita orang nampak, ada halaqah, ada orang tengah belajar. Ada halaqah, orang tengah baca Quran. Ada halaqah, majlis ilmu. Itu je ada. Mana ada orang bahagi-bahagikan harta Nabi kat situ? Tak ada pun. Maka Abu Hurairah pun menjawab, bukankah itulah sebenar harta Nabi? Ilmu yang sedang dibahagi-bahagikan dalam majlis-majlis ilmu, bukankah itu sebenarnya harta Nabi? Bila masuk Nabi tinggalkan duit, bila masuk Nabi tinggalkan tanah, bila masuk Nabi tinggalkan rumah dan sebagainya. Yang Nabi tinggalkan itu adalah ilmu nak mengenal Allah. Itulah harta yang sedang dibahagi-bahagikan di masjid tadi. Kamu duk tinggalkan harta yang paling mulia itu dan kamu sibuk berjual beli dekat pasar. Maka di situ orang-orang tadi menundukkan kepala mereka, mengakui apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Maksudnya apa tuan-tuan? Ilmu ni sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Maka apabila ada satu kelompok, dia ni sibuk mencari ilmu. Dia tak ada masa nak berjual beli, dia tak ada pun nak bekerja, dia tak ada pun nak pergi mencari duit. Tapi dia fokus pada menuntut ilmu. Hakikatnya dia sedang mencari sesuatu yang sangat mulia. Maka dengan itu, orang seumpama ini layak mendapat kemuliaan dan penghormatan daripada sekalian manusia. Sebab itu Nabi SAW menyuruh supaya memulihkan para penuntut ilmu. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini kita disuruh pergi menuntut ilmu, tinggalkan kerja, tinggalkan rumah, tinggalkan apa benda, pergi duduk ke asrama, pergi duduk ke madrasah, pergi duduk dekat pondok, mampu ke kita tuan-tuan? Tak mampu kita dah.
Kan? Tapi bila ada orang sanggup duduk di pusat-pusat pengajian ini demi nak menuntut ilmu, dengan kemudiannya dia menjadi orang alim, maka hebat. Ya, hebat kedudukan mereka ni. Mereka sanggup ketepikan macam-macam kemewahan dunia semata-mata nak mencari ilmu pengetahuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat seorang penuntut ilmu ni bila nak cari ilmu, dia tak dapat nak bermewah-mewah, tak boleh. Nak tak nak, untuk mencari ilmu, dia mesti melalui fasa-fasa yang tidak menyelesaikan diri dia. Tak percaya, cuba tengok. Kalau di sekolah-sekolah tahfiz itu, biasanya budak-budak tahfiz ni makan apa contoh dia? Adakah makanan yang mereka makan di madrasah, di sekolah, di pondok, sama macam makanan yang kita makan di rumah? Kita makan tuan-tuan, kita makan ada nasi, ada lauk ayam, ada sayur, ada ikan, ada kuah, ada buah, ada sambal belacan. Itu kira level B40 lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ni level T20, kan, penuh satu meja tu dengan makanan. Sampai tak cukup satu pinggan kita nak ambil makanan tu semua tu. Cuba bandingkan dengan orang yang menuntut ilmu, belajar di pusat-pusat pengajian tu, sama tak makanan Berapa ramai para penuntut ilmu itu tuan-tuan dan puan-puan makan nasi, lotak kicap dengan telur asin ataupun ikan kering. Makanan ni bukan dia makan 1 hari 2 hari. Selama bertahun-tahun, itulah makanan dia. Selama dia belajar di pondok, selama dia belajar di madrasah. Kalau orang-orang pergi menuntut ilmu pengetahuan di luar negara, ada orang pergi belajar di Yaman, ada orang belajar di Mesir, ada orang belajar di Morocco, ada orang belajar di Mekah, Madinah. Tanya ustaz-ustaz ni, ustaz dulu kat luar negara makan macam mana? Kalau kami dulu belajar di Mesir, pagi minum kopi. Kalau boleh cecah dengan biskut kering, alhamdulillah, rezeki lebih. Kalau tak ada, minum kopi je. Terus malam nanti, makan malam. Dah, tu je makanan. Sebab tu ustaz-ustaz ni kalau time dia belajar di Mesir kan, biasanya dikurus. Badan dia fit. Dia balik je ke Malaysia, habis. Kan? Berkilo-kilo naik dah. Tapi nak ceritanya, itulah sedikit cabaran yang dilalui oleh orang-orang menuntut ilmu ni, tuan-tuan. Jadi mujahadah, zuhud, pengorbanan, itu adalah benda yang wajib ada pada diri seorang penuntut ilmu. Sehingga kan, sebagian ulama pernah menyatakan, kalau ada penuntut ilmu, dia boleh makan apa yang dia nak makan, dia boleh minum apa yang dia boleh minum, dia boleh tidur bila-bila masa dia nak tidur, maka hakikatnya dia tidak layak menjadi penuntut ilmu. Kerana penuntut ilmu itu mesti kena mujahadah. Ada masa dia lapar, dia tak dapat makan. Ada masa dia letih, dia tak dapat rehat. Ada masa dia mengantuk, tak dapat tidur. Maka ini fasa-fasa yang wajib dilalui oleh para penuntut ilmu demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita pernah kongsikan sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan. Seorang ulama hebat, alim, ilmunya cukup luas. Ditanyakan oleh anak murid dia, wahai syekh, bima adraktal ilma, macam mana kamu dapat ilmu ni? Hebat betul kamu ni, semua benda kamu tahu. Semua ilmu kamu boleh mengajar. Semua kitab dah khatam. Macam mana kamu dapat ilmu ni? Maka ulama itu menyatakan, bil misbah wal julus hatta sabah. Maksudnya apa? Ilmu ni saya dapat dengan cara macam mana? Dengan lampu
Al-misbah. Misbah ni lampu tuan-tuan. Al-misbah wal julus hatta sabah. Julus duduk. Tuan-tuan ni tengah duduk ni. Julus. Sabah pagi. Kita dengar Pak Arab cakap apa? Sabahul khair dia kata kan. Selamat pagi dia kata. Jadi Syekh ni kata aku dapat ilmu tu dengan lampu. Maksudnya buka lampu. Dan duduk sampai pagi. Baca kitab. Menulis kitab. Mengulang kaji. Maksudnya apa? Maksudnya tak tidur tuan-tuan. Mengorbankan tidur. Orang lain tidur lena, berdengkur. Dia tak tidur. Sebab apa? Sebab nak buka kitab, nak ulang kaji balik, nak bersiap untuk kelas-kelas besok hari. Maka kerana pengorbanan mereka, tak tidur malam, letih, lapar, macam-macam pengorbanan mereka, maka mereka diberikan kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, orang biasa macam saya, orang biasa macam kita, satu hari tidur 8 jam. Biasanya. Dahsyat sikit, mungkin kita akan tidur 7 jam. Jarang orang tidur kurang daripada 6 jam. Berapa ramai para penuntut ilmu ataupun ulama pada waktu sekarang, ketika mereka menuntut ilmu, mereka hanya tidur 3 jam setiap hari. Ramai guru-guru saya membiasakan diri mereka masa mereka belajar dulu, tidur 3 jam sahaja. Setiap hari. Bukan sehari, bukan 2 hari. Bertahun-tahun. Membiasakan tidur 3 jam. Baki 21 jam buat apa? Sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu, beramal, berzikir, sembahyang, baca Quran, sibuk dengan ilmu, belajar, mengulang kaji. Maka disebabkan usaha yang begitu hebat ini tuan-tuan dan puan-puan, maka mereka ini layak mendapat penghormatan daripada orang awam. Sebab itu kita kalau jumpa dengan penuntut ilmu, kita tak nak kena respect mereka, kena muliakan mereka, kena menghargai mereka kerana mereka sedang berjihad menuntut ilmu pengetahuan. Begitu juga apabila mereka telah menjadi orang alim, mereka jadi ustaz, mereka jadi tok guru, mengajar, menyebarkan ilmu, berdakwah. Layak mereka itu mendapat penghormatan tertinggi daripada semua orang. Disebabkan usaha mereka, jihad mereka, belajar dan mengajar ilmu. Keadaan paling parah adalah apabila seorang alim diperkotak-katikkan, dipandang rendah oleh masyarakat. Paling parah keadaannya apabila masyarakat tidak tahu menghargai seorang penuntut ilmu atau seorang ahli ilmu, ulama. Mana-mana masyarakat yang tak tahu menghargai golongan ulama, maka masyarakat itu masyarakat yang celaka, terhalang daripada rahmat Allah. Jadi kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW telah berwasiat kepada para sahabat supaya memuliakan dan menyantuni golongan penuntut ilmu. Itu baru golongan penuntut ilmu. Nabi dah pesan siap-siap, jaga dia elok-elok, muliakan dia elok-elok, santun dia elok-elok. Itu baru penuntut ilmu. Maka apabila penuntut ilmu menjadi ulama, menjadi orang-orang yang menyampaikan ilmu pula kepada orang lain, menjadi pendidik masyarakat, maka lebih-lebih lagi lah kedudukan mereka semakin tinggi di sisi Allah, dan lebih-lebih lagi lah mereka itu mesti dimuliakan, mesti dihormati, mesti ditinggikan kedudukan mereka kerana mereka tidak sama dengan orang lain. Jadi kita boleh faham juga daripada hadis ini bahawasanya kedudukan penuntut ilmu tu dah tinggi dan kedudukan para ulama jauh lebih tinggi lagi daripada kedudukan penuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, banyak hadis-hadis kita dah baca sebelum ni tentang kedudukan para ulama, para alim, orang-orang yang bergelumang dengan ilmu.
Salah satu hadis yang menceritakan tentang kedudukan para ulama, kata Nabi SAW, yashfa'u yawmal qiyamah thalathah. Golongan yang Allah bagi mereka keistimewaan untuk memberi syafaat kepada orang lain. 3 golongan yang Nabi kata, Allah pilih 3 golongan ini. Allah bagi dia speciality, keistimewaan untuk dia bagi syafaat untuk orang lain. 3 golongan, kata Nabi. Pertama, al-anbiya, para nabi-nabi. Dan pastilah kedudukan Nabi kita, Nabi SAW adalah Nabi tertinggi di kalangan semua para nabi-nabi tersebut. Syafaat Nabi SAW adalah syafaat yang paling agung, yang paling banyak, yang paling besar pada hari kiamat. Itu syafaat para nabi-nabi. Yang kedua, kata Nabi, al-ulama, syafaat para ulama. Para ulama yang memiliki ilmu, beramal dengan ilmu, mendidik masyarakat dengan ilmu, ada sifat amanah dengan ilmu. Mereka juga Allah pilih dia untuk memberikan syafaat. Hebatnya kedudukan ulama ini, mereka disebut sebagai level nombor 2 setelah para nabi-nabi. Nabi kata, pertama sekali golongan yang boleh memberi syafaat, nabi-nabi. Golongan nombor 2 siapa? Golongan nombor 2 ni adalah para ulama. Banyak golongan-golongan lain, tapi Allah memilih golongan ulama di tempat setelah kedudukan para nabi. Sebab apa ulama duduk di tempat nombor 2 di bawah kedudukan para nabi? Sebab ulama itu adalah pewaris bagi nabi. Ulama itu adalah pewaris bagi para anbiya. Jadi anbiya golongan paling mulia yang akan memberikan syafaat. Setelah golongan para anbiya, maka datanglah golongan para ulama. Itu nombor 2, tuan-tuan. Golongan nombor 3 yang boleh memberikan syafaat pada hari kiamat menurut hadis Nabi tadi adalah golongan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan di sini ada satu perkara yang menarik perlu kita perhatikan. Kenapa Nabi sebut ulama terlebih dahulu, baru setelah itu Nabi sebut tentang syuhada? Nabi mention ulama dulu di tempat nombor 2. Dan setelah itu di tempat nombor 3 baru Nabi sebut tentang syuhada. Syuhada ni siapa, tuan-tuan? Syuhada ini golongan yang berjihad fi sabilillah, menggadaikan nyawa mereka, sanggup menumpahkan darah mereka demi nak jaga agama Allah, sanggup menggadaikan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan agama Allah. Banyak hadis-hadis menyebut tentang kelebihan syuhada. Dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya bagi golongan syuhada itu 7 kelebihan. Salah satu kelebihannya yang Nabi sebut, terampun semua dosa-dosa syuhada itu sebelum jatuhnya darah yang titik pertama dia ke atas lantai. Sebelum darah dia titik pertama kena dekat tanah, dosa dia dah clear. Allah dah ampunkan dosa dia. Para golongan syuhada masuk syurga tanpa hisab, tanpa ada perhitungan. Golongan syuhada akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan darah mereka akan berbau lebih wangi daripada wangian kasturi. Golongan syuhada boleh memberikan syafaat untuk orang lain. Dengan macam-macam kelebihan untuk golongan yang mati syahid fisabilillah ni, diorang duduk level nombor 3. Ulama duduk level nombor 2. Macam mana ulama level 2, syuhada nombor 3, tuan-tuan? Dan perkara ini dijelaskan oleh para ulama juga. Kata mereka, didahulukan golongan ulama ini dalam hadis tersebut kerana tanpa golongan ulama takkan ada golongan syuhada. Ada orang pergi berjihad fi sabilillah,
Ada orang tinggalkan semua harta dia, anak bini dia, menggadaikan nyawa dia nak mempertahankan agama Allah, dia pergi jihad fi sabilillah. Agak-agak kenapa dia buat macam tu? Kerana dia tahu tentang kelebihan berjihad. Kerana dia tahu tentang kelebihan mati syahid. Kerana dalam diri dia adanya semangat nak mempertahankan agama Allah. Nak tanya, macam mana dia tahu kelebihan jihad? Macam mana dia tahu kelebihan mati syahid fi sabilillah? Macam mana dia dapat semangat untuk mempertahankan agama Allah kalau bukan kerana ulama yang mengajarkan mereka? Kalau bukan ada ulama yang menceritakan tentang hadis-hadis kelebihan jihad, kalau bukan kerana adanya ulama menceritakan tentang kelebihan mati fi sabilillah, kalau bukannya ulama yang meniupkan semangat dan ruh mempertahankan agama Allah, nescaya takkan wujud golongan syuhada. Maka wujud golongan syuhada sebab ada golongan ulama yang menyebarkan ilmu, yang menyebarkan hadis Nabi. Maka sebab itulah ulama diletakkan pada level nombor 2. Setelah dia, barulah level nombor 3, golongan syuhada. Dalam satu lagi hadis lain, ini bukan hadis, ini kata-kata seorang tabi'in, nama dia Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa dammu syuhada. Imam Hasan Basri kata, nanti pada hari kiamat akan ditimbang dakwat-dakwat para ulama dan juga darah para syuhada. Dakwat yang digunakan oleh ulama untuk menulis ilmu, menulis hadis, ditimbang dengan darah para syuhada yang tertumpah ketika mereka jihad fisabilillah. Dakwat dengan darah ditimbang. Lalu berkata Hasan Basri ini, sesungguhnya dakwat ulama lebih berat daripada darah syuhada. Dakwatnya para ulama yang digunakan menulis ilmu, menulis hadis, akan mengatasi darahnya para syuhada. Sebab apa? Macam yang kita cakap tadi tu. Kalau bukannya para ulama duk tulis hadis-hadis tentang jihad, duduk cerita, tulis hadis pasal mati syahid, maka darah syuhada tu pun takkan ada. Adanya darah para syuhada disebabkan adanya dakwat para ulama. Sebab itu ulama lebih tinggi kedudukan mereka daripada para syuhada. Ini sama sekali tidak merendahkan syuhada ni, tuan-tuan. Ya, kita sebut tadi macam-macam kelebihan golongan orang mati syuhada ni. Kelebihan dan kedudukan orang mati syahid ni cukup tinggi dah. Dan lebih tinggi daripada itu kedudukan para ulama. Ya. Maka orang-orang yang beriman dalam hati dia akan mengharapkan supaya diri dia ni menjadi salah satu daripada dua golongan ni. Kalau ada peluang untuk menjadi ulama, alhamdulillah. Tak ada peluang menjadi ulama, dapat jadi orang yang syuhada, alhamdulillah. Kok tak dapat dua-dua, tuan-tuan? Nak jadi ulama pun tak lepas, nak jadi syuhada pun tak lepas. Apa pilihan kita ada? Sekurang-kurangnya dengan kita mencintai golongan ulama ataupun mencintai golongan syuhada, kita berharap agar nanti pada hari kiamat dengan cinta ulama, cinta syuhada ini, Allah selitkan kita juga sekali masuk dalam golongan ulama dengan syuhada. Kerana dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Dah isyak ke 5 minit lagi azan? Ada 3 minit lagi Jadi itu secara ringkas ya tuan-tuan dan puan-puan. Tu dia, secara ringkas.
tentang kemuliaan penuntut ilmu, kemuliaan para ulama, kemuliaan juga ilmu. Alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan kita ni duduk dalam majlis-majlis ilmu pengetahuan. Dalam satu kata-kata ulama, mereka kata-kata seorang ulama besar, dia kata sebagaimana jasad kalau tak diberi makan minum 3 hari boleh mati, maka begitulah hati-hati manusia 3 hari kalau tak dicurahkan dengan ilmu dan juga hikmah, maka hati itu akan mati. Sebab tu dalam tempoh 3 hari mesti kena ada 1 hari kita duduk dalam majlis ilmu supaya hati kita ini hidup dengan ilmu dan juga hikmah. Maka dengan duduk dalam majlis ilmu seumpama ini, hati itu semakin hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, itulah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita untuk rezeki itu berpanjangan insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Itu sahaja yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.